Kalau di SKP saja, maknanya dia kena fokus antara di SKP yang dibina, mestilah berkait rapat dengan buku teks. Okey, cuba lihat lagi. Okey, cuba lihat sini. Yang berikutnya ialah pecahan tema. Katakanlah kita lihat pecahan tema, tajuk dan bab tingkatan 4 dan 5 lah. Okey, dah. Okey. Jadi minta Cikgu Z kontrol sikit gitu. Okey, jadi pecahan tema, tajuk dan bab. Apa dia? Pecahan tema, tajuk. Okey, tolong kontrol. Okey, pecahan tema, tajuk dan bab tingkatan 4 dan 5. Kita sekarang ni pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita ada dua tema, kita ada dua. Okey, kita ada satu tema tingkatan 4 dan satu tema tingkatan 5. Kita ada tajuk tu kita ada 7 tajuk, iaitu 3 tingkatan 4 dan 4 di tingkatan 5. Jadi tajuk ni bukan bab. Saya maklum kepada rakan guru yang sekiranya ada di sini. Saya maklum kepada kepada pelajar. Maknanya tajuk ni kita ada 7 daripada DSKP. Kalau dalam buku teks, maknanya ada 20 bab. 20 bab pelajar kena kuasai untuk menjawab soalan peperiksaan atau bulan Mac nanti. Jadi ini bermakna 20 bab, 10 bab tingkatan 4 dan 10 bab tingkatan 5. Ini maknanya pelajar kena kuasai kesemuanya ialah 20 bab kesemuanya sekali. 20 bab. Tapi saya percaya tak ada masalah. Sebab bab-bab yang ada dalam buku teks itu memang tidak susah. Senang saja sekiranya anda membaca. Okey, kalau anda tak membaca, itu susahlah. Okey, sekali saya ulang sekali lagi. Yang paling besar sekali ialah tema kita ada 2 saja pelajar. Tahu sukatan lama kita ada 6 tema. Tapi sukatan baru ni semakin sedikit. Cuma tajuk hanya banyak. Tajuk ada 7, bab ada 20. Itu saja pelajar kena tahu sekarang ni. Sebelum anda mengulang kaji tentang kaedah dan teknik semua sekali, anda kena cuba fahami tentang perkara-perkara yang terkandung dalam DSKP. Sebab tu saya bala-bala ini saya fokus kepada pendedahan format. Kalau pelajar tidak memahami format ini, memang sukar pelajar untuk menjawab soalan. Memang sukar bagi pelajar untuk menguasai tajuk dalam buku teks. Okey, seterusnya. Kita lihat di sini. Seterusnya kita lihat sini. Jumlah standard pembelajaran. Jumlah standard pembelajaran kewarganegaraan dan nilai civic. Kita ada berapa tu? Kita ada dalam DSKP tingkatan 4. Kita ada SP, kita ada 54. K kita ada 48. SP ni ialah standard pembelajaran. Semua sekali ada 54. Dan K tu ialah, ni saya ingin maklum kepada pelajar bahawa K ni unsur kebat yang akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Unsur kebat. Okey, lepas ni kita akan tengok sebagai contoh-contohnya. Di tingkatan 5, kita ada SP. SP ni standard pembelajaran. Dia berbeza dengan standard kandungan. SP ialah standard pembelajaran yang perlu pelajar kuasai. SP ni untuk makluman kepada dan rakan-rakan guru sejarah sekiranya ada. SP ni merupakan subtajuk yang terdapat dalam buku teks. Dan K kita ada 44. K tu ialah kewarganegaraan dan civic. Jadi semuanya kita ada tingkatan 4 54 SP, K kita ada 48 dan tingkatan 5 SP kita ada 52 dan K kita ada 44. Okey, itu semuanya. Jadi yang ni pelajar tak perlu hafal DSKP. Cuma perkara-perkara yang ada di DSKP inilah yang akan menjurus kepada persoalan yang akan muncul pada bulan Mac nanti. Okey, saya ulang sekali lagi. Kepada pelajar-pelajar semua.
Kerana dari DSKP lah. Dulu sukatan pelajaran yang lama berbeza. Sebab saya nak maklum sekali lagi bahawa daripada SP lah dia akan jadi soalan. Standard pembelajaran. Daripada K kan. K itu ialah kewarganegaraan dan nilai civic. Dia akan jadi item kebat. Okey. Seterusnya. Yang ini merupakan kandungan KSSM sejarah tingkatan 4. Ini merupakan yang terdapat dalam tema yang pertama ialah pembinaan negara. Yang ke-9 ialah nasionalisme di Malaysia. Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Itu merupakan tajuk. Tajuk ni bukan bab. Sebagai contoh, dalam tajuk 9 kita ada bab 1 warisan negara bangsa. Kalau bab 2 ialah kebangkitan nasionalisme. Okey. Kebangkitan nasionalisme di negara kita. Jadi dalam tajuk 9 kita ada 2 bab. Tapi masih dalam tema yang sama. Okey. Itu dan dalam tajuk 10 perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Ini merupakan tajuk yang terdapat dalam tingkatan 4. Saya tak perlu baca satu persatu sebab banyak lagi yang saya nak kongsi dengan pelajar di luar sana berkaitan dengan aspek-aspek lain lagi. Cuma yang ni awak boleh tengok dalam buku teks, memang tajuk yang terdapat dalam buku teks saja. Tidak menimbulkan sebarang masalah. Okey, cuba tengok tajuk tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5 kita ada Malaysia dan masa hadapan. Okey, tajuk tingkatan 5 ni kita ada 4. Tajuk tingkatan 4 kita ada 3. Cuma yang ni saya nampak berdasar kepada huraian yang terdapat dalam buku teks memang mudah kalau berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas, sukatan lama pelajar kena hafal berkaitan dengan tamadun. Dengan tamadun Islam. Memang sukar, payah pelajar nak ingat. Tapi sekarang ni kalau lihat tema yang kedua, Malaysia dan masa hadapan, berkaitan dengan kedaulatan, pembentukan Malaysia, kemakmuran dan Malaysia di pesada dunia saja. Memang tidak susah. Tidak susah sekiranya anda baca. Tapi saya amat mengharapkan anda membaca buku teks. Sebab daripada buku teks, 100% soalan yang dikeluarkan memanglah daripada buku teks. Dan sebelum baca buku teks, makna anda kena memahami format dalam DSKP tadilah. DSKP walaupun cikgu guna, pelajar pun boleh tengok juga. Okey. Saya nak beritahu kepada anda ialah berkaitan dengan proses pembinaan item. Okey, proses pembinaan item. Okey, yang pertama ialah kalau kita lihat daripada yang saya paparkan tadi tentang standard pembelajaran, tentang kewarganegaraan dan nilai civic, proses pembinaan item, struktur ataupun esei. Standard pembelajaran kita. Standard pembelajaran kita sebagai contoh, saya buat contohlah kepada pelajar-pelajar semua. SP 9.11 merihalkan latar belakang negara bangsa. Okey, sebab SP, standard pembelajaran dengan kewarganegaraan dan nilai civic, mesti dia berkait. Dia berkait antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana K itu pelajar dan rakan-rakan guru sejarah yang ada di sini, saya ingin pertegaskan bahawa K ni dia akan boleh soalan kebat. Sebab sebagaimana yang saya terima maklumat daripada penataran peringkat kebangsaan, saya ada bertanya, di manakah wujudnya soalan kebat? Sebab pelajar tahun ni, dia tak ada kertas 3. Bila tak ada kertas 3, maknanya pelajar perlu fokus kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan kebat. Okey, soalan kebat. Jadi soalan kebat boleh membantu anda sekiranya anda memahami konsep. Okey. Bila kita gabung antara SP dengan K, dia jadilah soalan.
Dalam buku teks ialah bab 1, subtopiknya latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Jadi ini merupakan subtopik dia. Okey, cuba kita lihat yang berikutnya. Yang ni saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh untuk nak jadikan item. Untuk jadikan item. Ataupun item ni dengan kata lain dipanggil soalan. Okey, bab 1. Sebagai contohnya bab 1, warisan negara bangsa. Bab SK. SK ni saya maklumkan tadi ialah berkaitan dengan standard kandungan warisan negara bangsa. Dan yang berikutnya SP ialah 9.1.2 menerangkan ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. K ni dia akan jadi soalan kebat nanti. Menjelas rasa bangga terhadap warisan negara bangsa. Okey. Jadi daripada SP dengan K, subtajuk dalam buku teks ialah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Ini merupakan ST. Dan soalan dia, soalan daripada ST tadi, daripada subtajuk, sebab nak buat berkaitan dengan standard pembelajaran tadi, 9.1.2, soalan dia akan jadi, kemasyhuran kerajaan alam Melayu membuktikan asas negara bangsa bermula sebelum kedatangan barat. Itu merupakan stimulus. Jadi soalan yang ditanya ialah nyatakan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Memanglah soalan mestilah berkait dengan DSKP, mesti berkait dengan DSKP dan mestilah berfokus kepada buku teks. Saya ingin maklum sekali lagi, saya ingin pertegaskan bahawa semua soalan yang akan muncul nanti maknanya 100% daripada DSKP dan buku teks. Itu saya ingin maklum. Dan contohnya B. Jelaskan dua ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu seperti dinyatakan di muka di A. Okey. Yang ni merupakan ada perkaitan. Ada perkaitan antara kerajaan pelajar dan rakan-rakan guru sejarah yang ada dalam ni. Saya ingin maklumkan bahawa sebab kita dalam standard kandungan SK dan SP, SP dan K, kewarganegaraan nilai sivik, semasa kita belajar, mana kita kena buat satu perkaitan terus antara fakta dengan kebat. Saya ulang lagi, maknanya DSKP untuk sukatan baru KSSM, dia mesti perkaitan antara fakta dengan kebat. Kalau berkaitan dengan negara bangsa, dia akan tanya berkaitan dengan kebat pun negara bangsa juga. Takkan kita tanya kalau fakta negara bangsa, lepas tu kebat kita akan tanya berkaitan dengan kemerdekaan negara. Memang tak kena. Sebab dia mesti ada perkaitan. Dia mesti ada kesinambungan antara soalan A dan soalan B seterusnya kepada soalan C. Okey, seterusnya tentang format. Yang ni yang dibuatnya ialah pada bulan Mac 2020 lagi. CJ Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Jadi anak-anak pelajar yang ada sini hampir 1,000 ni pada malam ini saya ucap tahniah lah. Dan saya minta tolong sekali lagi pelajar jangan conteng skrin ya. Saya tegas sekali lagi, pelajar jangan conteng skrin mengganggu pelajar lain yang nak belajar. Minta tolong sangat-sangat. Pelajar jangan conteng skrin ya. Saya ulang sekali lagi. Sebab saya tak nak ganggu pelajar yang lain memang yang ingin belajar malam ini. Okey, minta tolong sangat-sangat. Okey, dan yang berikutnya, saya terus pergi kepada format instrumen peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia mulai tahun 2001. Okey, saya pergi lagi ya. Ini format dia. Pelajar-pelajar semua cuba perhatikan di sini. Kertas 1, objektif aneka pilihan. Pelajar tahu objektif aneka pilihan. Aneka pilihan ni ialah ABCD lah. Bilangan soalan ada berapa? Ada 40. Okey, seterusnya konstruk soalan yang akan ada nanti untuk kertas 1 40 markah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Jadi saya minta tolong pelajar catat yang ni. Mengingat dan memahami biasanya soalan A dan biasanya soalan dalam buku teks lah, soalan fakta lah. Mengaplikasi, menganalisis ni ialah separa kebat.
dalam soalan objektif dia ada separuh kebak. Maknanya separuh kebak ni maknanya ada kaitan dalam buku teks dan ada yang boleh kita fikir secara logik ataupun mana-mana sabah. Aplikasi dan analisis. Okey. Contoh dalam kertas 1 juga standard tempoh ujian ialah 1 jam. Objektif. Jadi saya harap bagi pelajar untuk nak skor A, saya maklum lagi, sekiranya pelajar ingin skor A, pelajar kena betul untuk objektif 35 ke atas untuk A+. Saya ulang sekali lagi, pelajar A+, pelajar kena buat latihan topikal. Saya ulang sekali lagi, latihan topikal objektif 41 bab, 40 ataupun 31 bab untuk berlatih secara topikal. Okey. Dan yang berikutnya dalam kertas 2. Dalam kertas 2 kita ada subjek respon terhad. Okey, terhad kan? Kita ada respon terhad, kita ada respon terbuka. Okey. Untuk soalan bahagian A kita ada 4 soalan respon terhad. Saya ulang sekali lagi. Untuk soalan respon terhad ialah soalan macam mana? Soalan yang struktur. Soalan ni hanya tak perlu kita menjawab panjang. Tak perlu kita menjawab panjang sangat. Kita perlu hanya menulis secara ringkas saja. Respon terhad ni pelajar-pelajar, anak pelajar di luar sana yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya kita perlu tulis secara ringkas. Tapi perlu mencukupi dari segi fakta untuk 4 soalan. 4 soalan 40 markah. Untuk bahagian A soalan dulu kita ada 7. Pilih 3. Sekarang ni berat sikit lah. Sekarang ni diubah format. Untuk bahagian B kita ada 5 soalan diberikan. Berbanding tahun lepas 7 soalan. Tahun ni diberi hanya 5 soalan, pilih 3. Jadi menimbul sedikit masalah kerana kurang pilihan. Kita terpaksa daripada 5 kita tolak 2 saja. Kita hanya pilih 3 soalan. Tapi dari segi konstruk dia, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, pelajar boleh catat, pelajar boleh fokus, insya-Allah. Okey. Bagi soalan mengingat ialah soalan fakta, soalan konsep. Soalan konsep. Contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan negara? Itu soalan konsep. Okey. Bagi soalan memahami ialah soalan berdasar kepada fakta yang perlu dihuraikan. Dan contohnya soalan aplikasi. Jadi pelajar cuba buat kategorikan aplikasi, menganalisis, menilai, mencipta merupakan ialah dikategorikan sebagai soalan kebat. Dikategorikan sebagai soalan kebat. Jadi aras kesukaran soalan pelajar 532. 532 kalau objektif ialah, saya ulang sekali lagi, kalau objektif 532, 20 soalan yang mudah, 20 soalan yang mudah dan 12 soalan sederhana dan 8 soalan yang sukar. Jadi saya ulang sekali lagi, 20, 12 dan 8 soalan yang sukar. Maaf, saya nak remove liang lahat ni dulu. Mungkin nak masuk liang lahat dah kot. Kejap saya sedang mencari liang lahat, jadi saya tak boleh nak remove dia. Saya pun tak tahu lah kenapa tangan dia gatal sangat. Sekejap saya dah maklum tadi. Okey, remove dulu sebab ganggu orang lain nak belajar. Kita hampir 1,000 ni malam ni. Kalau dia tak save belajar, dia tak payah masuk lah. Okey, Cikgu Lee continue. Sorry ganggu ya. 1,000. Tahniah Cikgu Lee, 1,000. Saya continue balik. Okey, teruskan dulu. Okey, Cikgu Lee, boleh continue. Tak apa, saya sedang mencari dia. Okey. Continue. Okey, tak apa. Saya teruskan. Okey, saya teruskan. Alhamdulillah, kita sekarang ni dah break rekod pada malam ni 1,000. Kita hampir 1,000. Ada ramai pelajar tak boleh masuk ni pada malam ni. Ramai pelajar tak boleh masuk. Ada cikgu-cikgu pun beritahu tak boleh masuk. Sebab kita limit 1,000. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya boleh ceramah di hadapan pelajar dan cikgu-cikgu 1,000. Bukannya senang nak buat 1,000 program 1,000 dalam satu masa. Okey, saya ulang sekali lagi pelajar. Okey, saya percaya pada malam ini ada Sekolah Agama Melur, Sekolah Fahri Petra, Sekolah Sains Macam, Sains Pasir Putih, ada belakang ni semua. Saya tahu.
Jadi bagi pelajar-pelajar cemerlang, saya ulang sekali lagi, pelajar cemerlang tolong ingat apa yang saya pesan. Itu saja. Pelajar sekarang ni masa PDPA ikut kaedah yang saya masa nak berlatih, cuba ikut kaedah yang saya cuba perjelaskan pada malam ini. Okey. Sekali lagi, yang penting sekali kita dua. Yang penting sekali kita dua. Pelajar perlu fokus kita dua. Kerana kita dua ialah 100 markah. Kalau kita lihat ialah 100 markah 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Jadi ingat, soalan A, soalan B, soalan C. Soalan A mengingat, soalan B biasa memahami, kadang-kadang soalan A memahami. Dan kadang-kadang soalan B terus kebat. Soalan C pun terus kebat. Tapi kita bersedia dengan kebat. Kebat mesti ada. Oleh kerana lembaga sediakan hanya 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2 saja. Sebab paling minimum untuk soalan kebat ialah 40%. Mengapa saya kata 40%? Mengapa saya kata 40%? Kerana 4 markah kali 4 soalan struktur dan 8 markah kali 3 24. 24 campur 16 ialah 40 markah paling kurang untuk skor bagi soalan kebat. Okey, saya harap anda jelas. Lepas ni kalau ada pertanyaan, boleh tanya insya-Allah. Okey, kita ada satu kes sekarang ni. Dah tepat satu kes, 1,000. Okey, dan seterusnya pelajar. Yang ni tak payah. Saya nak cepat. Saya nak beritahu yang penting. InsyaAllah kita ada sirikan lagi. Kalau ada sambutan macam ni, saya semangat. Saya semangat nak menyampaikan, nak tolong pelajar-pelajar di luar sana yang ketandusan. Memang tak tahu format baru dan sebagainya. Banyak maklumat yang anda tak tahu. Okey. Kertas 1 jam. Jumlah soalan pelajar ialah 40 soalan. Jumlah markah ialah 40 markah. Aneka gabungan Roman 1, Roman 2, 2 pelengkap tu. Jadi saya ada bincang dengan rakan-rakan bahawa antara 3 hingga 5 daripada 40 soalan dalam kertas 1. Aneka pilihan, aneka gabungan 2 pelengkap. Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Jadi aneka gabungan 2 pelengkap sama dengan format lama. Soalan sejarah dia tak lari daripada format lama. Sama juga. Cuma dari segi tajuk dalam buku teks dan DSKP cuma di reshuffle semula. Reshuffle menjadi disusun semula. Disusun semula maknanya itu dipanggil sukatan baru. Cuma dari segi perubahan, dari segi item memang daripada format yang lepas. Okey, sekali lagi. Contoh, aneka pilihan. Okey, pelajar dah. Ini saya bagi jawapan terus, tak apalah. Saya bagi jawapan terus di sini sebagai rujukan. Mengapakah undang-undang perlu dipatuhi oleh masyarakat dalam sebuah negara? Kalau yang ni, saya letak memang pelajar. Kerana mengapakah? Dalam orang Kelantan dia panggil bapogak. Okey. Dia panggil bapogak ataupun dia panggil mengapakah? Jawapan dia A. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk cara bagaimana kita mencari kunci dan mencari clue untuk soalan objektif yang mana anda terus setia bersama saya. InsyaAllah. Okey. Saya ini sebagai contoh, saya nak buat panjang-panjang dah. Pada malam ini saya beritahu cara ringkas. Jadi pada siri 2, siri 3, saya ada 2. Saya akan kupas secara mendalam berkaitan dengan unsur kebat baru. Okey. Jadi saya maklum awal lah untuk siri ketiga saya bersama anda lagi lepas ni. Okey. Dan yang berikut ini merupakan soalan stimulus. Okey pelajar, ini merupakan soalan stimulus. Soalan stimulus ini biasalah ada gambar berikut merupakan tempat untuk membicarakan suatu di negara kita. Jadi ini soalan biasa. Soalan ni sama dengan sukatan lama juga. Cuma tajuk diubah. Tajuk ditukar. Tingkatan 4 jadi tingkatan 1. Tingkatan 4 jadi tingkatan 1. Tingkatan 3 jadi tingkatan 4. Tingkatan 3 dia jadi tingkatan 4. Ini bermakna. Maknanya sukatan saja berubah. Format soalan, saya cerita betul. Format soalan
jenis soalan tidak berubah sangat. KBSM. Tapi pelajar bila dengar yang baru dia macam takut. Tak ada. Pada malam ini saya akan awak jangan takut dengan sukatan baru. Tak ada masalah punya. Tengok aras kesukaran. Aras kesukaran ialah satu, kita ada tinggi, saya kata dah tadi 50%, dah rendah ialah kita jalan 12 soalan, 8 soalan. Okey, pelajar sains pasir putih, Faris Petra, pelajar semik, sains macang. Okey, di seluruh luar negeri dulu ada wajaran kertas satu, wajarannya markahnya tahun ini pelajar, tahun SPM yang baru, saya maklum kepada pelajar tiada wajaran markah. Saya ingat betul-betul. Maknanya pada tahun ini tiada wajaran markah. Jadi gini, saya nak maklum kepada pelajar, kertas satu untuk sukatan baru amat penting sekali. Kertas satu untuk sukatan baru amat penting sekali. Anggap 40 betul, 40 markah. Satu salah, tolak satu markah. Sebab apa? Sebab tiada wajaran. Tiada wajaran. Tiada wajaran. Dulu 40 salah, 30 markah. Wajaran di 30. Sekarang ni tak ada. Dua kertas. Antara kertas satu dan kertas dua, kedua-duanya penting. Saya ulang sekali lagi. Satu dan kertas dua, dua-dua penting. Dulu awak duk kacir tak? Awak duk study kertas dua ya. Kertas satu awak kurang cara tak? Sebab tu awak kurang betul. Jadi tahun ni, tahun sukatan baru saya cerita kepada anda bahawa dua-dua kertas satu dan kertas dua, dua-dua penting. Okey. Jadi contoh kata tugas dalam soalan lah, dalam soalan sejarah kertas satu biasanya apakah? Apakah ni ialah konstruk dia mengetahui biasanya. Apa? Mengetahui je. Dan yang kedua ialah mengapakah? Memahami. Memahami ni maknanya mengapakah memahami? Bagaimanakah melahirkan idea? Melahirkan idea tu maknanya soalan lebih sukar, maknanya soalan lebih sukar daripada yang mudah. Okey. Yang ni arah kesukaran pelajar. Saya pergi sebentar lalu, saya tak boleh nak panjang-panjang ni. Sebab saya banyak nak royak ni. 1 jam setengah bagi saya. Memang tak sempat. Memang tak ada. Tapi saya cuba. Saya nak kemas format dulu dengan pelajar. Pada malam ni, pelajar 1000 depan saya ni, kalau pelajar kemas format, saya akan royak kaedah kebak, saya akan royak jawab soalan pula apa ni, semakin mantap. Jadi sekarang ni pelajar kena kemas dan mantapkan kefahaman format baru. Itu dulu. Jadi pengetahuan mudah ada 20 soalan. Pemahaman 12 soalan dan kebak aplikasi itu ada 8 soalan dah. Okey, biasa. Okey. Pelajar tolong catat Yang ni formula saya. Pelajar tolong membuat catatan. Bila nak baca buku teks, gunakan formula BAMPI. Saya ulang sekali lagi. Bila nak baca buku teks yang ada peristiwa contohnya perjuangan komunis di Tanah Melayu, dalam tingkatan 4, kemerdekaan negara bab 10 tingkatan 4, bab 10 tingkatan 4, pemasyuran kemerdekaan, pelajar gunalah kaedah ni. Sebab bila belajar guna kaedah ni, secara automatik kita boleh link dengan soalan. Sebab soalan tanya bagaimana, apa, mengapa terhadap peristiwa. B ialah bagaimana, A apa, M mengapa, P ialah peristiwa. Jadi bumper. PE ialah peristiwa. Setiap dalam soalan sejarah mesti ada peristiwa. Kecuali soalan konsep. Soalan konsep tak ada peristiwa. Dia tanya masuk nasionalisme. Dia tanya berkaitan dengan masuk kedaulatan negara. Itu saja. Okey. Pelajar catat bumper. Bagaimana, apa, mengapa. Mengapa ambil ini? Yang ni lah tugasan yang ditanya dalam soalan. Bagaimana, apa, mengapa terhadap peristiwa. Okey. Bumper, okey, boleh catat semua tu. Okey, insya-Allah. Okey, saya nampak pelajar mencatat tu.
Okey, yang berikutnya, pelajar yang dirahmati Allah semua, pelajar yang cemerlang yang ada dalam ni lebih 1,000 ni. Total ni ialah TO dalam peristiwa pelajar. Pelajar masa nak buat nota di rumah, masa kaji buku teks, pelajar gunakanlah kaedah total. Bumper campur total. Tokoh TO ni tokoh terlibat, tahun berlaku dan lokasi peristiwa. Lokasi ni ialah tempat. Sebagai contoh, lokasi darurat di Sungai Siput tahun bila, tokoh siapa? Contoh kemerdekaan, tokoh 1957, lokasinya ialah di Bandar Hilir. Itu mana dia package pembelajaran kita. Okey, package pembelajaran. Jadi sekali lagi, pelajar catat gabungan bumper campur total untuk kaji buku teks berkait dengan peristiwa. Okey, boleh faham ya? Saya harap pelajar boleh faham di luar sana. Saya percaya pelajar-pelajar hebat yang ada di sini pada malam ini, insya-Allah saya akan bantu lagi anda. Saya akan bantu lagi pada masa-masa akan datang sekiranya diberi peluang lah. Saya akan bantu. Sebab kita lama kan tak bersemuka. Okey. Jenis soalan berdasar format baru ni lah. Berdasar format yang terbaru dan terkini. Maknanya soalan secara langsung, stimulus, soalan aneka gabungan dua pelengkap. Okey, objektif. Okey. Mengetahui biasanya tanya apakah, memahami biasa tanya mengapa, aplikasi kebab bagaimana, kesan, ramal, rumus, jangkaan masa depan. Ini merupakan, kalau awak nak belajar, gunakan PKA. PKA. Okey, sila catat PKA ada tepi tu kan? Okey, pelajar sila catat PKA, sekali lagi saya ulang, bumper campur total. Semasa nak belajar, P itu ialah pengetahuan, P pengetahuan, gunakan PKA, P pengetahuan, K kefahaman, A aplikasi. Pengetahuan ialah konsep, K faktor ataupun memahami, A ialah aplikasi. Aplikasi ini termasuk kebab. Semua jenis kebab ialah apply. Apply kepada hari ini, kepada Malaysia masa kini. Apply, aplikasi. Saya ulang sekali lagi ialah PKA, iaitu pengetahuan, pemahaman ialah dan aplikasi. Belajar sejarah menggunakan PKA. Okey. Dan yang berikutnya. Yang ni semasa clue masa anda nak menjawab soalan. Cluenya ialah clue menjawab soalan ialah tokoh. Si tahu dan sebagainya. Contohnya dalam soalan dia ada pasangan. Kalau Rosli pasangannya di Sarawak. Kalau 1948 pasangan ialah Persekutuan Tanah Melayu. Kalau Sungai Siput pasangannya darurat. Jadi saya harap pelajar nak jawab objektif, cari pasangan. Pasangan kata kunci dengan jawapan. Jawapan anggaplah anak dan kata kunci anggap ibu dalam soalan tersebut. Ibu kata kunci dalam soalan objektif dan anak dia ialah jawapan yang betul. Ini anggaplah menggunakan pasangan bumper dengan total. Jadi cara nak pilih jawapan, clue dia ialah kata kunci sebagai ibu dan anak kandungnya ialah jawapan yang betul. Mestilah ada perkaitan antara soalan dan jawapan. Okey, saya harap boleh teruskan lagi. Saya harap anda boleh bersama saya. Saya seronok boleh berhadapan dengan pelajar 1,000 pada malam ini. Rekod kita malam ni. Okey, berikutnya purata jawapan seimbang. Jawapan seimbang. Jawapan A biasalah, jawapan B biasa jawapan seimbang lah, tak ada jauh sangat lah kan. Tak ada jauh sangat antara 8 hingga 12 lah. Jawapan biasa 8 paling kurang, maknanya paling kalau rekod SPM yang lepas 8 paling sedikit, 12 paling banyak lah. Sebab itulah sudah menjawab anda kena analisis jawapan, sudah menjawab anda bilang dulu ABCD. Pastikan seimbang supaya jawapan dia tidak larilah. Okey, cara jawab analisis jawapan. Okey, saya catat. Saya minta anda mencatat sedikit cara cari kata kunci. Cari kata kunci Cari kata kunci dulu. Kata kunci dalam soalan lah. Kata kunci. Kata kunci ni pelajar minta tolong mencatat bahawa kata kunci ialah sub tajuk ataupun dipanggil dalam DSKP dipanggil standard pembelajaran. Sub tajuk. Tulis sikit Saya ulang sekali lagi. Kata kunci dalam soalan objektif, kata kunci dalam soalan objektif ialah berkaitan dengan sub tajuk.
atau berkaitan dengan tema, berkaitan dengan subtajuk dalam buku teks ataupun standard pembelajaran dalam DSKP. Itu kata kunci. Dia pelajar cebang, pelajar sekolah sains, SPP, sekolah harian biasa pun, dia perlu menggariskan kata kunci dahulu untuk mencari pasangan. Sebab kalau anda tidak jumpa cari pasangan, saya kata dah, pasangan kata kunci dengan jawapan. Okey, yang kedua, cari kata tugas. Tugasan soalan, gariskan bumper campur total. Okey, sebagai contoh lah kan. Sebagai contohnya gariskan bumper. Bagaimana, apa, mengapa. PE ni saya sila eja ni, bumper campur total. Garis dua ni, garis ni. Tentukan jawapan berdasarkan pasangan kata kunci, pasti berkait dalam subtajuk bab yang sama. Pastikan berkait. Biasanya soalan dan jawapan mesti berada dalam bab yang sama. Ataupun berada dalam tajuk atau tema yang sama lah pelajar. Saya ulang sekali lagi. Semasa anda ingin berlatih soalan, menjawab soalan nanti, latihan dulu sekarang ni buat topikal. Pastikan jawapan tu berkait rapat antara kata kunci dengan jawapan dia. Kita berlatihlah sentiasa. Saya ajar pelajar saya, cuba tolak jawapan yang salah dahulu dan kita buat jawapan yang salah dulu. Barulah kita pilih jawapan yang betul. Kita tolak dulu. Tolak. Maknanya jawapan yang semakin sedikit lah. Okey. Ini cara dia. Saya bagi sikit ni. Banyak lagi saya formula saya cukup banyak lagi. Tapi pada malam ini saya bagi sikit ya. Supaya anda rasa tak puas, rasa nak dengar lagi. Saya bagi sikit cara dia. Okey, nombor soalan. Contohnya nombor 1, anda yakin betul, tandakan right di tepi soalan. Nombor 2, kita jawab soalan nombor 2, kita was-was, tak jawab lagi, bulatkan nombor soalan, bulat besar-besar di nombor soalan. Nombor 3, kita tak tahu satu. A, B, C, kita tahu satu, kita pangkah, pastikan yang yakin betul. Kalau nak A plus, mesti 30. Was-was, mesti 5. Tak tahu satu, mesti 5. Okey, kita yakin betul. Kita lompat kepada soalan yang mudah. Cari soalan yang mudah, soalan konsep, soalan pengetahuan. Jangan cari soalan payah. Soalan payah jawab di akhir nanti. Ni cara dia, yakin betul tanda raih, was-was tanda bulat, tiada maklumat pangkah. Okey, ni kaedah masa menjawab semasa peperiksaan nanti. Cuba amal kaedah ni, dah bilangkan yakin betul, pasti jangan kurang 25 untuk A tolak. Kalau nak A, jangan kurang 30. Kalau nak A plus, jangan kurang 35. Pelajar-pelajar cuba amalkan kaedah ni, garis-garis, baca-baca, faham-faham, garis-garis, pangkah-pangkah, potong-potong, right. Okey, kita teruskan lagi. Okey, garis kata tugas, bina sempadan. Bina sempadan antara bab. Kita sekarang ni kita kena bina sempadan antara bab. Contohnya, dia jawapan dia mestilah dia berada, jawapan dia mesti berada dalam bab yang sama. Biasanya lah. Kecuali dalam tema yang sama ataupun dalam tajuk yang sama, memanglah itu jawapan dia. Kadang-kadang pelajar lupa. Dia soalan tanya ke negara bangsa ataupun soalan tanya berkaitan dengan Malaya Union. Dia pilih jawapan berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi dia jauh lah. Dia berkaitan dengan Malaya Union jugalah jawapan dia lah. Kuasa raja, istimewa orang Melayu dan sebagainya, demonstrasi dan sebagainya. Itu berkaitan dengan Malaya Union. Okey. Kertas 1 dah habis. Setakat ni dulu saya bagi kaedah. Sebenarnya kalau nak buat kertas 1 saja 2 jam. Ni okey. Yang penting sekali saya nak bagi kepada kertas 2 sikit ya. Okey, dalam 1 jam setengah insya-Allah ada masa lagi sikit lagi. Okey, yang berikutnya kita ada lebih kurang setengah jam lagi, lebih kurang setengah jam lebih lagi sebab saya akan anda bertanyalah lepas ni. Bertanya lepas ni dengan moderator dan insya-Allah saya jawab. Tanya apa saja yang awak rasa terbuku di hati. Apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah pada tahun ni, awak rasa jam, awak rasa masalah. Jadi awak tanyalah saya lepas ni. InsyaAllah saya cuba terjemahkan setakat mana yang saya tahu. InsyaAllah pelajar. Okey. Kertas 2 subjektif, struktur dan esei. Saya percaya untuk kertas 1 okey ya. Saya tinggal dulu kertas 1 sebab saya kalau terus dengan kertas 1 kita tak sempat kertas 2. Saya percaya kertas 2 ni markah ni banyak ni. Satu markah ni pelajar. Jadi pelajar kena fokus dalam kertas 2 lah. Masa 2 jam 30 minit lah. Okey. Sekarang ni pemberat markah kertas 2 bahagian A, kertas 2 bahagian A ada 2 bahagian. Okey, ingat pelajar dah. Pelajar saya minta catatlah. Minta catat, minta cuba faham, cuba hayati apa yang saya kata. Tidak kita rugilah. Bukannya senang saya nak bagi macam ni.
payah. Saya pun tak sempat kan. Banyak ambil peluang sebaik untuk anda mencatat apa yang saya nak kongsi pada hari ini atas pengalaman yang saya ada. Okey, dalam kertas 2, kita ada bahagian A dan bahagian B. Item soalan, ada fakta tak? Item soalan lah. Fakta dalam buku teks, 60%. Item soalan keempat, ada 40%. Jadi sekarang ni kita anggap macam ni. Soalan yang menjurus kepada buku teks. Daripada 100 markah, ada 60%. Item kebab. Saya kata item kebab tu 40 paling kurang. Mungkin 45. Bila kebab 45, untuk soalan fakta ialah 55. Maknanya yang saya kata ini ialah paling minimum. Paling minimum untuk soalan kebab ialah 40%. 40% sahaja. Jadi kalau mungkin ada lebih daripada itu. Mungkin ada lebih daripada itu. Okey. Ni formula pula pelajar. Ni teknik-teknik yang bagus. Okey pelajar, kalau tak dengar, tak ambil, tak catat, amat rugi. Awak tak pernah dengar benda ni. Tolonglah. Tolong ambil belakang semua pelajar. Saya ulang sekali lagi. Inilah formula yang paling penting. Kalau anda tak faham benda ni, memang anda tak ke mana. Memang anda tak boleh jawab nanti. Okey. Soalan sejarah. Soalan sejarah dia ada kepada PES ni. Soalan politik, ekonomi, sosial, nilai iktibar. Itu soalan. Contohnya soalan Melayu Union, politik. Perdagangan di Melaka, ekonomi. Perpaduan, sosial. Nilai-nilai murni, pemimpin, nilai. Iktibar. Iktibarlah pengajaran lah. Jadi, politik, ekonomi, sosial, nilai, iktibar, soalan sejarah tak lari daripada ini ialah PES ni. Itu saja. Boleh faham? Bagus. Saya harap anda boleh faham. Okey, ingat pelajar kena tahu yang ni dulu. Sebelum belajar dengan lebih lanjut, ingat benda ni dulu. Okey. Cara jawab, pelajar, cara jawab, dia ada 3. Soalan struktur dan esei, cara jawab guna formula selak. Sebab, langkah dan kesan. Sebab, langkah dan kesan. Contoh tanya mengapa, sebab. Tanya bagaimana, langkah. Tanya sejauh manakah, kesan. Jadi cara jawab soalan jawapan sejarah tak lari daripada sebab, langkah dan kesan. Minta tolonglah. Tolong ambil iktibar. Tolong beri perhatian. Soalan, cara jawab. Tahu soalan. Soalan biar kena pasti kalau soalan ni politik. Ni soalan ekonomi. Ni soalan sosial. Kalau awak boleh tahu macam ni, memang saya tabik spring. Memang anda hebat pada malam ini. Okey, cuba kena pasti dulu. Tapi kalau anda yang penting pada malam ini saya nak kukuh ni dulu, nak kemah ni dulu. Bila nak kemah ni baru boleh baca. Baru boleh baca buku teks. Kalau baca buku teks, kalau yang ni tak tahu, tak ke mana belajar. Cuma yang ni saya beritahu kepada anda bahawa kita kena pasti benda ni dulu, yang kita kena semak di hati, kita sudah tahu dah. Oh, ni soalan politik, ekonomi, sosial, cara jawab. Oh, ni soalan kesan. Oh, ni soal apa ni, jawapan langkah. Oh, ni jawapan sebab. Jadilah selak. Jadi PES ni campur dengan selak. Okey. Dan yang berikutnya. Oh, ni huraian lanjutan. Huraian lanjutan. Sebab jawapan sejarah dia kena perlu ayat yang lengkap. Jangan awak tulis. Contohnya kalau saya tanya, apakah maksud kedaulatan? Awak jawab lah. Awak jawab apa? Okey, apa ni, bebas daripada penjajah kan. Jadi jangan tulis bebas daripada penjajah, dia kena ada bebas daripada penjajah untuk menjamin keselamatan masyarakat dan negara. Tu dia comel. Kalau pelajar boleh buat huraian lanjutan menyambungkan fakta dengan kabus. Kabus kita sambung kerana agar bagi untuk supaya kita gabungkan fakta menjadi satu huraian lanjutan. Maknanya fakta satu markah dan huraian lanjutan boleh menjadi satu markah. Jadi anda mendapat 2 markah. Tak ada masalah. Mudah sahaja. Boleh faham? Saya percaya anda boleh ikut apa yang saya maklumkan sebentar itu. Okey. Jadi
Kita teruskan lagi. Sila catat formula-formula. Banyak saya kongsi formula pada malam ini. Okey. Dan jawapan kebat. Jawapan kebat, dia ada patriotisme, iktibar nilai. Ini dipanggil PIN. Patriotisme, iktibar dan nilai. Kita ambil yang ini ialah berkaitan dengan kemahiran pemikiran sejarah. Jadi berkaitan dengan kebat. Kebat ni nilai, iktibar, patriotisme. Dan ada lagi lah benda lain. Hak ni salah satu lah. Patriotisme, iktibar. Hak ni saya ambil direct daripada DSKP lah. DSKP. Kena faham betul-betul ni. Patriotisme, iktibar dan nilai. Okey. PIN. Yang ni sebagai contoh lah. Kalau pelajar nak salin, boleh salin lah. Dia ada, yang ni untuk jawapan soalan kebat ni, dia ada 12 step lah untuk jawapan yang terbaru lah. Jawapan yang terbaru sekarang ni, ingat pelajar saya pesan sekali lagi, saya ada taklimat gitu dengan rakan-rakan di peringkat kebangsaan. Jadi segini, pelajar. Pelajar kalau sempat pelajar ambil gambar, ambil gambar step ni. Step ni dia ada 12. Step ni untuk digunakan untuk menjawab soalan esei. Kalau struktur tak payahlah. Kalau struktur sekadar kita buat huraian lanjutan, saya ulang sekali lagi. Kalau struktur sekadar buat huraian lanjutan. Sebab kebat pada masa ini, dia penandaan berdasar kepada rubrik holistik. Bila kita tanda rubrik holistik, pelajar kena menyatakan fakta, huraian dan contoh. Pelajar kena menyatakan fakta, huraian dan contoh. Itu dipanggil rubrik holistik. Kalau rubrik analitik, fakta saja. Sekali lagi saya beritahu, terutamanya untuk sukatan baru, dia ada kesinambungan antara soalan PT3. PT3 bawa kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5, saya pesan kepada pelajar, kemungkinan besar pada tahun ini, pada tahun 2021, penandaan untuk soalan kebat berdasar kepada aras rubrik. Aras rubrik ialah berdasar kepada holistik. Holistik maknanya arah 1, 2, arah 3, arah 4. Jadi kalau markah 7 hingga 8, arah yang terbaik. Markah 5 hingga 6, markah 5 hingga 6, arah yang kedua terbaik. Jadi maknanya, saya pesan kepada anda, bila nak menjawab kebat, ada fakta, huraian, ada contoh. Ini awak tulis yang ni cadangan saya. Tapak ni untuk respon terbuka bagi soalan esei. Okey, awak tangkap gambar dulu, awak snap yang ni, awak cuba kaji, awak cuba buat, awak cuba berlatih. Kalau tak faham, boleh info boleh tanya saya lah lepas-lepas ni kan. Mungkin saya akan maklum lah. Jadi saya nak ayat secara terperinci tak sempat. Pasal banyak lagi saya nak beritahu. Okey. Ujian bertulis, respon terbuka, respon terhad bahagian A, respon terhad bahagian A, terbuka ialah bahagian B lah. Okey, 40 markah, 60 markah. 5 soalan, pilih 3. Jadi ada cikgu tanya, rakan saya tanyalah baru ni kan. Rakan saya tanya, adakah soalan untuk peringkat yang baru ni diambil daripada macam mana? Dia gini. Saya maklum kepada rakan guru, kepada pelajar sekalian, kepada pelajar di luar sana bahawa, saya ulang sekali lagi, untuk bahagian B, bahagian A tak apalah 4 kan. Mungkin 2 tingkatan 4, 2 tingkatan 5 kan. Okey. Bagi bahagian B pelajar, bahagian B untuk esei respon terbuka ni pelajar. Jadi maknanya 2 soalan tingkatan 4, 2 soalan daripada tingkatan 5 dan 1 daripada mana-mana tingkatan. Okey, saya ulang sekali lagi. Maknanya 2 soalan tingkatan 4, 2 soalan tingkatan 5 bagi esei dan soalan yang kelima ialah mana-mana daripada tingkatan. Jadi mana kalau awak kuasai tingkatan 4, confirm awak boleh jawab 2 soalan. Kalau awak kuasai 2, kuasai tajuk tingkatan 5 daripada bab 1 sampai bab 10, maknanya confirm awak boleh menguasai dan menjawab soalan dengan baik untuk respon terbuka. Okey, itu saja formula dia. Jadi saya bagi ya awak tahu gambaran gambaran kaedah-kaedah, teknik-teknik, cara-cara nak baca, tahu-tahu sikitlah. Ni kontrak soalan kontrak soalan kita ialah mengingat, memahami, aplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Terawak garis cuba garis, mengingat, memahami itu, ini sahaja yang soalan yang dicipta daripada DSKP dan buku teks. Kebat ni, mana-mana yang menasabah tu, kebat mana-mana yang menasabah, ialah daripada amal analisis, aplikasi, menilai, mencipta, ialah untuk soalan kebat. Tapi
Sebab itulah mengingat dan memahami. Mengingat dan memahami dia mudah. Cuma anda tidak ingat. Bukannya payah. Bukannya payah soalan mengingat, memahami. Cuma awak dah tak ingat, soalan mengingat, awak tak ingat. Tak ada jawab. Kau kan? Saya percaya. Okey. Okey. Jadi, siapa nak boleh snap dah. Kaedah-kaedah ambil dulu. Saya nak suruh awak dapat malam ni, suruh awak dapat tapak dulu. Tapak asah. Tapak asah dulu sebelum nak pergi pergi ni. Baru bila dapat tapak ni, barulah awak dapat, boleh baca lah. Dah. Malam ni bukan wayang teknik pun. Saya kata tajuk saya pada malam ini ialah pendedahan format. Dan royaklah sikit-sikit kaedah-kaedah soalan-soalan nak tu bentuk-bentuk soalan gitu je. Okey, dan yang berikutnya. Kaedah pensyukuran, yang ni pelajar tu ambil perhatian pelajar tu ambil perhatian sangat-sangat bahawa kaedah pensyukuran kita cara menanda. Cara menanda dia ada dua, iaitu analitik dan holistik. Okey, dia ada dua. Analitik ni pelajar ambil fakta saja. Tapi saya kata pelajar tolonglah pelajar guna kabus untuk membuat huraian lanjutan. Kalau saya tanya anda boleh faham apa maksud huraian lanjutan? Apa maksud huraian lanjutan? Maknanya huraian lanjutan ialah huraian daripada mana? Huraian daripada fakta. Jangan buat. Kita mesti maknanya kita perlu menjaga kita mesti berdaulat ataupun jangan buat gitu kan. Jadi kita mesti menjaga kedaulatan negara untuk gapo? Kita perlu menjaga kedaulatan negara untuk gapo? Okey. Jadi saya harap anda cuba fahami dari segi kaedah dan teknik untuk mengulang kaji pelajaran. Okey, boleh faham tu? Okey, saya harap anda jelas semua apa yang saya paparkan itu. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Okey. Okey, yang berikutnya saya ulang sekali lagi dah. Okey, sekarang tadi kita berada di bahagian ketah 2. Ketah 2 saya ulang sekali lagi sebab ada gangguan tadi. Okey, kejap dah. Ketah 2 saya screen semula. Okey. Ni item soalan dah. Yang 4 soalan, 40 markah. Semua soalan wajib dijawab, cadangan masa 45 minit, 40 markah dah. Okey. Ni. Tolong bagi soalan struktur, markah dia pelajar. Bila awak nak berlatih, cubalah buat fakta banyak ni. Bila awak nak berlatih soalan struktur, markah soalan struktur 2, 4, 4 biasa, markah kadang-kadang 3, 3, 4. Kadang-kadang dia ada juga pecah, kadang-kadang kan. Pecah 2, 2, A1, A2 ada juga, macam-macam lah. Cuma yang ni cara kasar lah. Cara kasar 2, 4, 4, 3, 3, 4 lah. Okey, cara memahami soalan. Daripada DSKP tadi, daripada buku teks, kita dah faham dah kaedah nak baca. Tadi saya royak ada bumper, total, selok lah, bumpy lah, macam-macam tadi kan. Dah tahu semua tu. Kita sekarang ni nak jawab. Bila nak jawab, kita kena tahu cara nak faham soalan. Kalau kita tak faham kena soalan, kita jawab kongsi. Kita jawab bercelaru. Okey. Jadi pelajar tolong kataklah ataupun nak snap ke, nak gambar ke, hak saya papar ni dipersilakan. Jadi terbahagi kepada 5 perkara. Pelajar-pelajar cemerlang, insya-Allah lah dia nak pada ilmu ni. Pelajar tak cemerlang pun nak juga dah. Okey, tolong beri perhatian. Okey, tugasan. Tugasan dia kata tanya. Tugasan dalam soalan, mengapakah? Okey, kata tanya. Kata kunci saat tajuk kedaulatan negara. Item. Item soalan negatif ke soalan positif? Tak. Soalan kita, dia ada negatif, dia ada positif. Kalau contoh berkaitan dengan Malaya Union, orang Melayu tak si. Pendudukan Jepun, orang Melayu tak si. Bila pendudukan Jepun, orang Melayu tak si dan sebagainya, itu negatif bagi masyarakat. Negatif bagi masyarakat dan negara. Dimensi ni, kalau positif, soalan-soalan yang baiklah. Soalan-soalan ekonomi negara, meningkat, berkaitan demokrasi, parlimen, pilihan raya, positif lah kan. Positif. Nasionalisme kan.
Nah, itu positif. Ada juga yang negatif. Tapi di mana kita dapat negatif positif? Dalam peristiwa. Ada bab-bab yang berkaitan dengan peristiwa yang negatif, ada bab-bab yang berkaitan dengan positif ada juga. Tengok kepada peristiwa dalam buku teks. Okey, dimensi ini orang-orang yang terlibat dalam soalan tersebut ataupun dalam buku teks, awak pastikan jawapan kita perlu diri. Kalau dia tanya pada pendapat anda, jawapan diri. Kalau masyarakat, kita, kalau kerajaan, pemimpin, kalau negara ni masuk kerajaan, masyarakat dan diri masuk belaka dalam negara. Skop ni bidang PES ni. Saya ada kata ke? Skop soalan PES ni. PES ni ialah politik, ekonomi, sosial, nilai dan iktibar. Jadi hak ni kita kena pasti, kita kena garis dahulu dalam soalan. Tanpa kita menggaris perkara-perkara ini, memang sukarlah bagi kita untuk memahami soalan tersebut. Soalan tanya, jawab lain. Jadi yang menyebabkan awak jawapan panjang awak kata ni. Jawapan panjang tapi jawab markahnya tak ada. Markahnya tak ada dah. Sebab awak tak ikut kehendak soalan lah. Okey dah. Okey, dan yang berikutnya cuba tengok yang ni soalan contoh dah. Soalan contoh. Okey, pelajar semua, mengapa orang Melayu menentang Melayu Union? Ini soalan mengapa. Mengapa ialah jawapan dia sebab. Kata kunci, Melayu Union. Betul tak? Okey, kata kunci, Melayu Union. Soalan memahami perlu menyatakan fakta huraian, jawapan ayat lengkap, penandaan analitik, fakta dan ayat yang lengkap. Jadi maknanya yang ni fakta. Tapi fakta ayat yang lengkap. Kecuali soalan berdasar kepada rubrik holistik. Dalam skema kepada pemeriksa ni, pelajar kena fakta huraian itu. Tapi soalan B memahami ataupun soalan mengapakah orang Melayu menentang Melayu Union, itu soalan memahami. Kita boleh hurai juga. Dia ada fakta, ada H, ada C. Fakta huraian C, fakta F, S, C. Ada. Tapi sekiranya awak tak boleh nak hurai, awak ingat fakta saja, tulislah fakta saja. Tetapi saya kata dah, perlu ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap mudah ya pelajar. Kan? Mudah saja ayat yang lengkap sambung dengan kabus. Contohnya kita perlu menentang Melayu Union untuk apa? Untuk mengekal kuasa raja dan mempertahankan hak pribumi orang Melayu. Okey. Jadi kita kena ada untuk bagi supaya. Itu kena ambil formula kabus. Okey, bagaimana penentangan tersebut dilakukan? Halo Z. Saya request remote control tu. Cikgu Lee kena pass kepada saya dulu remote control. Baru saya boleh tutup annotate daripada budak-budak. Jadi macam mana? Clear dah Cikgu Lee. Apa ni awak boleh clear dah? Saya request atas dekat view option atas tu saya dah request remote control. Okey, tak apa. Saya boleh terus. Tak, Cikgu Lee minta saya dulu lah. Okey, tak apa. Boleh, saya okey. Pelajar, saya stop kejap dah. Sekejap dalam 1 minit sekejap. Okey, tunggu sekejap 1 minit saja.
Okey, untuk anak-anak pelajar sekalian, kalau awak tak rasa macam sesi ni membantu, saya tak suruh awak conteng dekat skrin deh. Awak sedang mengganggu rakan-rakan awak nak belajar. Okey, kalau tak awak tolonglah volunteer, tolong keluar. Okey, saya minta maaf sangat-sangat nah. Sia ke saya awak nak belajar. Okey? Kalau rasa gatal sangat nak conteng, buka Zoom dengan kawan-kawan, abah dicontenglah skrin tu. Okey? Terima kasih atas kerjasama. Okey, baik. Okey. Jadi sekali lagi saya pesan kepada pelajar, minta tolong jangan ganggu lah untuk conteng skrin. Saya minta tolong sangat-sangat. Ini keberkatan awak. Keberkatan awak untuk nak belajar, sebab saya malah diganggu oleh kerana ada pelajar yang nak belajar, memang merugikan lah. Saya ulang sekali lagi jangan conteng. Saya minta tolong sangat. Tolong sangat sekali lagi sekali lagi. Kalau awak conteng, saya tak boleh terus. Okay, sekali lagi pelajar, minta tolong sangat-sangat, jangan conteng skrin. Okey, kalau awak conteng, saya tak boleh cakap. Macam mana saya nak cakap sebab awak dah conteng skrin? Minta tolong sekejap. Saya nak habis sikit lagi. Kesian kepada rakan-rakan kita yang nak belajar. Minta tolong sangat-sangat, jangan conteng. Sebab yang conteng ni perkara-perkara yang boleh mengganggu pembelajaran orang lain. Okey, minta maaf sekejap je. Sabar sekejap. Sabar sekejap. Saya nak terus sikit lagi. Okey. Minta tolong pelajar dah. Tolong saya. Tolong saya dan tolong pelajar-pelajar lain. Minta tolong. Jangan conteng. Jangan conteng sebab mengganggu pelajar lain. Okey, saya nak terus sikit lagi. Bagaimana penentangan tersebut berlaku? Ini ialah kalau 3 markah pelajar. Pelajar perlu fakta, huraian dan contoh yang sesuai lah. Penandaan yang cara analitik lah. Tapi yang penting awak buat ayat yang lengkap lah. Okey, kesan sekiranya pentadbiran melayani diteruskan, berikan alasan anda 4 markah. Ini ialah soalan kebat. Okey. Menilai menganalisis mesti jawapan fakta pelajar. Ini yang saya katakan tadi ialah berasal kepada fakta, huraian, contoh. Untuk sukatan baru, KSSM, kemungkinan besar tapi tak ada arahan. Tapi yang saya dapat maklumat awal bahawa kemungkinan besar secara holistik. Holistik ni mudah saja. Tidak, kalaulah awak tak boleh buat contoh, awak hurai saja. Tapi maknanya awak bukan arah yang terbaik lah. Fakta, huraian. Fakta, huraian. Kalau contoh tak erti, contoh tak ingat, maknanya awak perlu nyatakan itu tidak tidak menjadi tidak menimbul masalah lah. Tidak menimbul masalah. Okey. Dan yang berikutnya item contoh. Bahagian B, respon terbuka. Okey, saya beritahu kepada anda. Maknanya ni kita ada 5 soalan. Wajib pilih 3 soalan. Cadangan masa ialah 1 jam 30 minit. Markahnya ialah 60 markah. 60 markah. Dah belajar. 60 markah yang ni 5 soalan, pilih 3 pelajar. Okey. Jadi saya kata dah pilih. Maknanya 1. Yang kelima sudah berlaku dah. Okey. Pecahan markah untuk soalan B, bahagian B kan. Bahagian B standard macam sudah. Macam soalan sukatan lama sebenarnya. Okey, jumlah markah ialah 488. Jumlah markah 488, 668 lah. Markah dia kan. 488, 668. Ini markah untuk soalan esei lah. Soalan esei kalau boleh lah pelajar jawab soalan esei ni yang terbaik lah. Terbaik. Sebab apa? Sebab soalan esei ni memberi markah. Sebenarnya jawapan sejarah jangan tahu lalu panjang. Dia tak nak jawapan panjang. Dia nak jawapan yang ayat yang lengkap, cukup fakta. Ada kalau kebat ada fakta huraian contoh ataupun inferen. So lagi inferen. Inferen ni ayat yang terakhir
terakhir sekali lah. Infra merupakan ayat terakhir bagi kita menulis jawapan kebat. Bagi menulis jawapan kebat. Okey. Nasionalisme adalah satu perkara yang utama. Contoh soalan lah. Yang ni pelajar, ini contoh soalan maksud nasionalisme ni ialah berkaitan dengan soalan konsep. Soalan konsep ni adakah perlu kita hurai? Saya tanya anda, adakah perlu kita hurai? Tak perlu. Kita hanya menyatakan fakta berkaitan dengan apa itu nasionalisme, mana kita nyatakan ayat yang lengkap sudah cukup lah. Maknanya sudah cukup. Sudah memadai ayat lengkap. Sebab ini soalan konsep, tak perlulah kita nak panjang-panjang. Sebab biasanya soalan konsep ni letak di bahagian A. Okey, mengapa? Hak ni soalan B. Memahami tak mengapa gerakan nasionalisme muncul di Asia Tenggara pada awal abad ke-20, 8 Maret. Saya kata konstruk dia menganalisis, jawapan dia menilai, jawapan dia secara holistik ataupun analitik, dua-dua boleh pakai. Tapi berdasarkan kepada aras lah. Aras yang awak dapat markah tu macam mana tak pastilah. Okey, fakta yang mencukupi, 8 fakta dan isi jawapan yang berperenggan. Saya cadangkan untuk 8 markah, pecahlah perenggan kecil lah. Sebab saya tahu kalau awak jauh pecah 2 ke, pecah 4 ke, 2 kali 4 8 ataupun pecah 2 4 kali 2 8. Jadi itu persembahan jawapan. Persembahan jawapan amat penting semasa menjawablah. Tapi apabila awak tahu dari segi kaedah teknik menjawab sikit-sikit, kaedah kaji buku teks, di SKP, saya rasa tidak menimbul masalah sejarah. Tak pergi sekolah pun tak apa, baca buku je. Kalau awak tak pergi sekolah tak ada masalah, cuma anda boleh membaca sendiri. Okey, awak boleh baca buku sendiri, tidak menimbul masalah. Jadi benarnya dia tidak ada teknik mana, cuma teknik menjawab sajalah. Okey. Sejauh manakah semangat nasionalisme mempengaruhi kemajuan sebuah negara? Iaitu 8 markah. Ini ialah soalan kebat. Bila soalan kebat ni pelajar kena saya beritahu fakta, huraian, contoh dan inferen. Maknanya 8 markah. 8 markah ni 8 isi. 8 isi kena cukup. Tapi kalau huraian sebagai bonus, yang penting cukup isi. Walaupun kita nak hurai, nak nyatakan contoh, mungkin kita buat contoh tu salah kan. Tapi kalau nak selamat, fakta cukup. Kalau markah 6 fakta. Walaupun kita ada huraian, adanya contoh. Itu tidak menimbulkan masalah. Okey, itu tidak menimbulkan masalah. Okey. Sebagai contohnya daripada soalan lah. Daripada soalan. Contohnya tema 1. Contoh soalan esei lah. Contoh soalan esei. Tajuk 9. Standard kandungan dia warisan negara bangsa. Buku teks dia bab 1 tingkatan 4. Nilai CV dia kepentingan mematuhi undang-undang. Dan soalan 11. Sebagai warga negara, mengapa kita perlu mematuhi undang-undang? Jadi ini soalan kebat. Ini soalan kebat berdasarkan pada K. K dia ialah mentafsir kepentingan mematuhi undang-undang. Soalan dia akan tu B. Sebagai warga negara, mengapa kita perlu mematuhi undang-undang? Dia berkait dengan K 9.18. Sebab tu saya kata DSKP amat penting sekarang. Ini amat penting lah bagi pelajar, memang kena tahu juga berapa SP, berapa K dan sebagainya. Cikgu pun memang wajib kena tahu lah kan. Tapi cikgu pun maklum jugalah kan. Cikgu dah beritahu pelajar tentang kandungan dan sebagainya. Cuma saya ni panas sikit lagi lah kan. Pelajar saya percaya, pelajar sudah tahu dah. Cuma saya kemah lagi, cikgu ayat lah kedah. Cuma saya tambah sikit saja. Okey. Dari segi teknik menghuraikan esei. Teknik menghuraikan esei, awak boleh gunakan formula ni. Awak boleh menggunakan formula ni ialah menggunakan formula Imbakuk. Boleh guna formula Imbakuk, sejarah SPM. Imbakuk ni bahasa Melayu pernah guna. Tapi tak apa, bahasa Melayu sejarah lebih kurang. Okey. Apa itu I? Okey, bila kita nak jawab tu, kalau soalan mengapa, ambil mengapa dah. Mengapa dah. Kalau kita nak hurai cara panjang lah. Saya cadang macam ni, sila catat pelajar. Setiap jawapan kebat, perlu dia buat dua. Mesti pasangan dua. Sama ada sebab ataupun kesan, campur dua ni. Sebab campur dengan kesan. Lepas tu soal lagi ialah langkah campur kesan. Jadi ada dua. Sebab campur kesan dan langkah campur kesan. Jadi dia ada dua. Tolong dah.
Jadi untuk kebat dia kena ada pasangan. Kesan tu setiap jawapan tanya bagaimana ke mengapa, kesan mesti ada. Sejarah, okay? Sejarah mesti ada akibat. Kalau tanpa akibat mana ada sejarah? Sejarah ni merupakan kesan daripada peristiwa. Setiap jawapan sejarah mesti ada impak, kesan. Akibat mesti ada. Walaupun dia tak minta, masuk je lah. Boleh pelajar? Ya, saya harap awak faham. Okay. Untuk penegasan inference. Cukup. Ini package. Package dalam jawapan. Okay, saya harap anda boleh snap lah. Boleh catat lah. Ini package dalam jawapan yang lengkap. Ambil formula ni je. Mudah je. Okey. Ini contoh jawapan yang terbaik. Ini contoh jawapan yang terbaik. Bila markah 7 hingga 8, dia panggil aras rubrik, arah yang terbaik. Aras yang keempat, dia ada fakta, huraian, contoh dan inference. Ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. Ini jawapan yang terbaik, markah dia 7 hingga 8. Jawab banyak ni, markah dia 5 hingga 6. Jawapan dia pendek tapi tak lengkap. Tapi betul. Tak komplit. Tak ada contoh. Aras 3. Markah dia 5 hingga 6. Sekarang ni dulu pemeriksa dia akan tanda. Dia akan tanda, dia kira fakta cukup. Sekarang bila impression holistik, periksa secara menyeluruh, maknanya pemeriksa akan baca secara keseluruhan baru meletakkan aras. Baru meletakkan aras. Nah, okey. Barulah meletakkan arah, sama ada arah 1, arah 2, arah 3 dan sebagainya. Hak ni arah yang kedua, yang 3, 4 markah. Hak ni berat lagi. Tapi ada markah 3 atau 4. Tapi jawapan tidak panjang lah. Jawapan tidak matang lah. Jawapan ringkas ya. Yang ni markah dia arah 1, paling rendah lah. Dia fakta saja ya. Dia tidak menyeluruh. Dia tidak menyeluruh, maknanya markah dia 0 hingga 2. Sama ada 1, sama ada 2, sama ada 0 lah. Jadi arah yang paling rendah iaitu arah yang paling bawah sekali. Okey, iaitu arah yang paling bawah sekali. Okey, beres. Jadi saya percaya itu yang saya tunjuk contoh berkaitan dengan soalan-soalan. Sebab kita masa pun semakin hampir lagi, hampir pukul 10. Lepas ni kita ada sesi soal jawab sikit lah. Sikit lah. Benar saya nak buat kuis tapi tak sempat lah. Saya nak buat kuis malam ni tapi tak sempat oleh kerana masa. Jadi insyaAllah kita buat pada masa-masa yang berikutnya. Okey, dan satu lagi, pelajar masa tingkatan 4 dan 5, pelajar kena menguasai elemen pentafsiran bilik darjah. Okey. Pelajar kena menguasai elemen-elemen berkaitan dengan pentafsiran bilik darjah. Okey dah, bilik darjah PBD lah dengan kata lain. Okey, pelajar minta tolong sekali lagi. Jangan contoh sekali lagi, pelajar. Ada sedikit lagi masa ni. Okey, minta tolong jangan conteng. Ada masa tak banyak dah. Okey, sekali lagi saya beritahu. Okey, biasalah kan. Sekali royak, sekali tak buat dah. Bila kita tak royak, dia buat pula. Okey, minta tolong belajar dah. Minta tolong sangat. Okey, sila sapu yang awak contoh tu. Sebab ganggu rakan-rakan yang lain. Okey, sekali lagi saya beritahu. Saya dah royak dah tentang kertas 2, kertas 1 dan kertas 2. Cikgu Lee tolong stop kejap. Sharing share screen. Kejap ya. Okey, stop Okey. Budak ni lapar buah tu. Kue kasih saya ke? Kejap dah. Saya nak share screen dulu. Okey. Sekejap dah. Okey, sekejap. Okey, beres. Okey. Okey, Cikgu Lee. Boleh share screen balik. Saya dah tutup dia punya annotation. Okey, thank you Cikgu Lee. Boleh share screen. Saya ramai lagi nak belajar ni. Cikgu Lee boleh share balik screen. Warna tak bunyi suara tu Cikgu Lee, unmute balik. Sekejap, nanti saya unmute. Okey.
Kejap Cikgu Lee. Cikgu Lee yang kena buat. Cikgu Lee tengok atas tu. Atas sekali ada more tu. Cikgu Lee stop annotation. Atas sekali. Kalau tak pun kita nak kejar masa. Ada atas. Dekat Cikgu Lee punya screen tu ada whiteboard gapo tu ke. Ujung sekali tu ada more. Cikgu Lee tekan more. Lepas tekan more tu ambil disable annotation. Disable annotation. Okey. Dah. Okey, beres. Boleh? Dah. Dah. Dah tekan. Tekan dah? Dah. Disable dah kah? Okey. Dah, saya tekan. Clear dulu ni. Nanti tak nampak juga. Clear dulu. Okey. Okey, jadi boleh dengar je? Boleh? Boleh Cikgu Lee, boleh. Okey, jadi ada lagi ni contoh-contoh ni. Okey, jadi saya teruskan lagi. Mula dah. Atas dekat dengan ada mouse ke apa semua tu kan, ada dekat whiteboard ke apa semua. Dah buat dah. Okey. Buat dah, clear dulu. Tapi tak clear ni. Cikgu Lee kena clear dulu. Clear hok dia coting tu. Tak jadi. Tak jadi. Tak apalah, teruskan dululah. Saya pula ke Cikgu Lee nak kejar masa. Okey. Jadi saya ambil masa sikit lagi. Tolong jangan ganggu. Sikit lagi saya masa. Minta tolong pelajar. Sedikit saja masa lagi. Dia dah tak ada hormat dah. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Saya nak bertegahkan sekali lagi pelajar minta tolong sikit lagi. Okey, PBD PBD ni pentadbiran bilik darjah pelajar kena lalui walaupun tidak dicampur dengan peperiksaan SPM. Maknanya pelajar kena buat betul-betul. Maknanya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 6 lah. Jadi PBD ni semasa cikgu menilai anda semasa PDPR dia akan berlaku penilaian dan penilaian semasa awak bersemuka di bilik darjah pun cikgu akan nilai sama ada awak tahap apa, tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3, tahap 5, tahap 6 lah dan sebagainya. Ini markah muka template PBD setiap calon akan direkod secara offline lah, secara online. Dan PBD ini akan diambil kira semasa peperiksaan masa awak keluar di sekolah nanti. Memang PBD ni pentadbiran bilik darjah dia ambil kira juga untuk nak dapat tempat di mana-mana mestilah. Jadi perkara-perkara penting kena ambil perhatian. Dan yang seterusnya ialah saya beritahu tentang kajian kes. Kajian kes kita kena buat juga antara tingkatan 4 dan 5. Antara tingkatan 4 5 ni awak kena buat juga kajian kes. Kajian kes kena wajib. Sama ada nak cikgu awak buat tingkatan 4 5 pun tak ada masalah. Nak buat 5 pun tak apa, ambil soalan-soalan dalam buku teks lah. Kajian kes wajib dibuat. Walaupun tidak di untuk peperiksaan sebab dia satu dokumen standard yang sudah digariskan di SKP. Iaitu PBD pentadbiran bilik darjah berdasar pada tahap penguasaan dan kajian kes melibatkan satu kerja khusus ataupun satu tugasan yang perlu dibuat berdasar kepada tajuk yang terdapat dalam buku teks lah. Okey. Tajuknya untuk kajian kes saya percaya ada sekolah yang dah buat, ada sekolah yang belum. Mungkin tak sempat lah atas pandemik cuti kita ni kan. PKP memang tak sempat tapi saya harap pelajar boleh bincang bersama guru. Untuk PBD ni kita ada nombor 1 sampai nombor 8 pelajar wajib sertai lah. Pelajar wajib buat start daripada tajuk sampai kepada pendahuluan, objektif, kaedah kajian, hasil dapatan, kepimpinan, lampiran dan rujukan. Yang ni untuk PBD lah. Kajian kes. Maknanya kajian kes wajib dilaksanakan. Walau bagaimanapun pelajar wajib melaksanakan. Okey. Dan saya nak royak kepada anda dari segi cara mengira. Okey, cara mengira markah. Cara mengira markah maknanya pelajar. Kertas 1 kita ada 40 kan? 40 soalan. Kertas 2 kita ada 100. 100 markah. Cara kira markah ni. Nanti ada rakan awak tanya lagu mana cara nak kira untuk sejarah. Jadi inilah cara kira dia. Andai kata calon mendapat grade A, andai kata pelajar dapat kertas 1 30, betul tak? Jumlah betul 40 jumlah betul 30 per 40. Kertas 2 80 per 100. Jadi maknanya pelajar akan campur dua ni, pengiraannya 30 campur 80 dapat 110, bagi 140 pelajar dapat 78.57%, markah pelajar ialah 79%. Kalau 79% berdasar kepada trial percubaan di sekolah, pentadbiran di sekolah, anda masih mendapat grade A.
79. Kalau 8 masih tolak. Mana tolak lagi. Dia sekarang ni kertas 1, kertas 2 dia tak ada wajaran. Tak ada wajaran. Kertas 1, kertas 2 dia campur dua tu. Campur kertas 1, kertas 2. Dia campur dua tu bagi 140. Barulah dia dapat markah yang penuh. Okey. Itu cara mengira markah lah. Dan yang berikutnya kelemahan calon. Saya beritahu kelemahan calon. Calon sekarang ni dapati lah sama ada sukatan lama, sukatan baru sama ya. Kan? Pelajar yang pertama ialah gagal memahami soalan. Saya dah ajar tadi kan. Saya dah ajar cara memahami soalan. Yang kedua, tajuk atau subtajuk. Dan yang ketiga, jawapan ni. Pelajar jawab berdasar pada apa yang dia tahu. Bukan jawab berdasar kepada kehendak soalan. Dia tahu yang tu, dia jawab yang tu kan. Yang keempat, jawapan tidak berdasar kepada penentukan markah. Dia jawab main dia ikut suka je. Tidak merangka jawapan terlebih dahulu. Jawapan tidak menggunakan ayat lengkap. Saya kata dah, bila anda nak menggunakan ayat yang lengkap, perlu apa? Bila nak menggunakan ayat lengkap, perlu menggunakan kabus. Ayat lengkap, kalau fakta saja tak lengkap. Kita mestilah bekerjasama. Tak sih. Kita mestilah bekerjasama untuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum agar negara kita aman dan harmoni. Gitu. Nak lagu tu pelajar minta tolong. Okey. Dan yang berikutnya cadangan saya semasa PKP 3.0 PDPR ni pelajar cadangan saya ni. Okey, yang pertama pelajar dan hayati semua maklumat dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang kedua, buat nota reka berdasar buku teks. 100% buku teks. Biarlah pelajar kata baca buku lain, baca buku teks. Buku teks merupakan sumber rujukan utama pada tahun yang pertama. Ya, tahun yang pertama, buku teks nombor 1. Berbanding dengan buku lain. Bukan tak sewi baca buku lain. Buku lain sebagai sokongan. Yang ketiga, senaraikan istilah dan cari maksud pada buku teks. Istilah ni perkataan yang awak tak faham konsep sejarah. Yang keempat, belajar secara bertopik. Sekarang ni belajar secara topikal. Topikal. Tahu tak belajar secara topikal? Maknanya belajar secara bertopik. Kalau bab 1 pun habis bab 1 ya cahaya, bab 1 baru pergi bab 2. Jangan jawab selekat lagi. Jawab berdasar topikal, objektif, struktur, esei. Minta tolong jawab secara bertopik pada sekarang. Yang keenam, gunakan kaedah GLA atau kalau boleh menggunakan modul berpandu buku teks daripada pelbagai bentuk soalan. Okey, GLA ini berasaskan buku teks, ada sumber rujukan, muka surat dan sebagainya. Kuasai sepenuhnya soalan kebat, berlatih teknik menjawab, kuasai soalan fakta penting yang boleh digunakan dan jawapan soalan kebat. Buat senarai, semak kelemahan semasa menjawab jika tidak memahami suatu tajuk dan cara jawab soalan, latihan topikal objektif amat perlu. Saya cadangkan jawab 40 soalan dalam satu hari. Jawab 40 soalan dalam satu topik. Bukan sehari, 3 hari sekali pun tak apa. Objektif kena latih menjawab. Saya dah ajar kaedah menjawab tadi. Secara ringkas, saya dah ajar teknik mengkaji buku teks. Saya dah ajar teknik mengulang kaji berguna PES ni, memahami soalan PES ni. Cara jawab guna slot, cara sambung guna kabus. Jadi itu antara tip-tip yang saya boleh kongsi pada hari ini. Ini peringkat yang pertama, ada banyak lagi. Tapi ambil on ni dulu. Tak boleh banyak-banyak. Nanti saya tak ada idea. Jadi secara langsungnya kita sudah 10 lebih. Secara langsungnya renung-renung seketika. Renung seketika maklumat ini. Okey, apa yang anda lakukan pada setiap hari untuk menentukan anda berjaya pada masa hadapan? Ini matlamat anda. Jadi, anda sertai program awal ilmu muafakat guru cemerlang pada malam ini, misi anda matlamat. Ada misi sebab kita buat boleh kata setiap hari. Minta tolong sertai dengan penuh sopan, yang tidak mengganggu rakan-rakan yang lain. InsyaAllah anda dapat diberkati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anda berjaya dunia dan akhirat. Bila anda memudahkan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan diri anda. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana anda memberi kerjasama
kepada penerangan saya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekiranya saya bagi untuk 5 minit, sekiranya ada moderator, ada soalan-soalan yang ditanya oleh pelajar, mana moderator boleh maklum kepada saya beberapa minit saja. Sebab sekarang sudah 10 minit. Jadi saya ambil saja 5 minit saja untuk menjelaskan apa-apa kemusykilan daripada sebarang pertanyaan yang ada dengan pelajar. Mungkin kalau tak sempat malam ni, kita kongsi pada masa yang akan datang. Jadi insyaAllah program ini saya anggap berjaya kerana hampir 1,000. Sebab ramai lagi yang maklum pada saya lebih kurang di luar sana yang tak boleh masuk. Sampai 1,000 yang boleh masuk Google Zoom ni. Jadi saya anggap berjaya. Jadi harap maaf kalau saya terkasar bahasa menegur anda pada malam ini. Anggap saya sebagai guru atau ayah kepada anda. Perlu saya menegur untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semoga anda terlelah. Saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Saya awal. Cikgu. Mana Kak Idul? Saya nak bertanya, Cikgu. Happy doa ya. Ada. Dapat membantu para pelajar calon-calon SPM untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM. Pada malam ini bermakna sebentar lagi. Apa? Penyok. Saya minta semua pelajar tutup